Rombakan Kabinet yang menyaksikan pelantikan 5 menteri dan 5 timbalan menteri termasuk 4 muka baharu bertepatan dengan usaha kerajaan untuk memantapkan lagi kerajaan perpaduan serta memberikan impak yang lebih positif. Penganalisis sosiopolitik Universiti Melaya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata penyusunan semula barisan menteri dan timbalan menteri ini juga tidak dilakukan sewenang-wenangnya, sebaliknya mengambil kira pengalaman dan latar belakang individu terlibat. Kita lihat ada ahli kabinet yang digugurkan, ada penambahan muka baru dan ada juga penyertaan ahli politik yang berpengalaman seperti Gobit, seperti Johari Gani misalnya, dan ada juga penyertaan kepakaran orang yang terlibat dalam sektor korporat. Jadi ini dapat menambah nilai dan mampu memberikan keyakinan yang lebih baik lagi kalangan rakyat di negara ini dan juga pelabur. Langkah ini berpotensi mengembalikan keyakinan rakyat kepada kerajaan untuk menangani isu yang melanda khususnya berkaitan kenaikan kos sara hidup. Ini dapat dinilai antaranya menerusi pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Ekonomi 2 dan Datuk Armizan Muhammad Ali sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sementara itu, pensyarakanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong berkata keputusan merombak kembali Kabinet juga mengambil kira kerjasama politik dalam kerajaan perpaduan bukan berlandaskan laporan prestasi semasa. Saya percaya rombakan begini kan rakyat pastinya ada harapan yang tinggi. Kemungkinan in the future dia bagi harapan kepada rakyat. PMX akan melakukan rombakan kabinet sekiranya mungkin ada kementerian yang tidak perform selepas ini. Dalam pada itu, berhubung keputusan Perdana Menteri meletakkan hal ehwal Sabah dan Sarawak bawah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Profesor Madya Dr. Awang Azman berkata langkah ini dapat meningkatkan lagi keyakinan penduduk Sabah dan Sarawak masalah kedua-dua negeri ini akan diutamakan. Makanya pelantikan ini mampu memastikan apa-apa keperluan, kehendak dan hasrat rakyat di Sabah dan Sarawak ini akan dapat disantuni dengan lebih baik. Terutamanya apabila PPM itu sendiri daripada Sarawak. Jadi ini tepat pada masanya dan kena kepada keadaan yang berlaku pada masa kini.